Allah bagi anak ya Allah, kahwin lama dah ya Allah, anak tak dapat lagi ya Allah, ya Allah. Nak pergi umrah, boleh tak tolong saya titipkan doa. Apa doa ni? Tolong doakan saya bagi dapat zuriat, anak. Saya dah tak tahan dah ni. Asal balik kampung saja orang tanya. Asal balik kampung saja orang tanya. Ni bila nak beranak ni? Tanya. Sampai saya tak tahan dah, saya kata apa? Tak apa nanti saya beli kat market seorang. Tak boleh sabar dah kita ni semua. Orang tanya. Dulu waktu tak kahwin tanya, bila nak kahwin ni? Baru kahwin sehari tanya, bila nak ada anak, bila nak ada anak. Dapat anak seorang tanya, takkan seorang je kot, takkan tak ada pair kot. Oh pula, subhanallah. Dapat anak laki-laki dua orang. Mana perempuan dia mana? Dia semua sahabat tak kenal. Saya mat. Kita pun doa. Wek dapat anak. Anak yang kita dapat boleh jadi berkat, boleh jadi istidraj. Nak tahu macam mana berkat mana di situ? Mari kita tengok. Saya lihat semat muka surat. Saya lihat Sayyidina Muhammad 14. Ada kalanya kekayaan dan nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia bukanlah atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sebaliknya kerana istidraj. Apabila apa yang kita hajati menjadi kenyataan, kita mula berasa bahawa Allah sayangkan kita. Namun sebenarnya itu adalah ujian yang kita sendiri kebiasaannya tidak sedar bahawa itu adalah istidraj, bukan nikmat. Istidraj adalah kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang jauh daripadanya, yang sebenarnya itu menjadi azab baginya. Apakah dia bertaubat ataupun dia makin jauh? Mudah difahami adalah jika kita dapati seorang itu makin buruk kualiti ibadahnya, semakin tidak ikhlas, berkurang kuantitinya, sementara maksiat makin banyak. Sama ada maksiat kepada Allah dan manusia, namun rezeki melimpah ruah, kesenangan hidup begitu mudah didapatkannya, tidak pernah sakit dan celaka, panjang umur, bahkan Allah memberikan kekuatan tubuh badannya. Maka hati-hatilah, boleh jadi ini adalah istidraj. Secara perlahan dan tidak disedarinya Allah menariknya ke arah kebinasaan. Allah berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, yakni bererti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa idza massal insanu dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyeru kepada kami, kemudian kami berikan kepadanya nikmat daripada kami, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah kerana kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Istidraj. Nak tahu istidraj yang nikmat atas kita dapat ni, istidraj ataupun berkat, tengok hubungan kita dengan Allah lepas kita dapat nikmat tu. Minta loan pun lulus, sama ulang balik cerita tadi ni. Tuan-tuan, lepas dapat kereta dulu naik motor, ya Allah, kalau aku ada kereta ni lah nak pergi masjid. Kalau aku dapat kereta ni lah senang sikit nak pergi masjid. Isteri dia tanya apa? Yang abang tu sibuk sangat nak tukar kereta baru ni pasal apa? Kereta ni dah lama dah. Anak-anak pun makin ramai dah. Bila ada kereta ni senang sikit abang nak pergi masjid. Bunyi pun. Bila dapat kereta, dia bungkus kereta tu simpan kat dalam rumah dia. Pasal apa abang tak pergi masjid? Hujan. Satgi kereta kotor. Habis kereta tu ada bumbung kot. Itulah tujuan bumbung kereta tu, supaya tak kena hujan. Dia pergi simpan kereta kat rumah. Lepas dia dapat kenderaan tersebut, dia makin lalai, dia makin lara, dia makin jauh daripada Allah. Rezeki yang dia dapat itu bukan nikmat, tapi istidraj. Faham tak ni? Kadang-kadang kita duduk berniaga, tuan-tuan. Kita ni orang masjid. Kita duduk tengok macam-macam dah, tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita dulu duduk masjid sama-sama dengan kita. Duduk sama dengan kita. Bahkan rajin pergi masjid lebih daripada kita lagi. Kita kadang-kadang orang lelaki-lelaki ni pergi 3 waktu aja. Subuh, maghrib, isyak. Tu pun kira okey tu, ahli syurga tu, mudah-mudahan. Berasa kan. Waktu saya selalu sebut, tuan-tuan, kadang-kadang pujian ni rosak kita. Kita duk punya ulang alik main masjid ni, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan. Kadang penat saya tengok.
Nah, Ustaz Syamad, kita jadi AJK masjid. Pergi kerja, balik dah petang-petang. Sampai rumah dah penat letih. Mandi, kelang kabut, tukar baju, main masjid pula. 4 tahun, 5 tahun dah ulang alik masjid. Kita sampai dah immune dah, tak ada apa ni muslimat lagi lah. Salih Sayyidina Muhammad. Main kuliah duha, sekali balik dengan masak-masak semua. Pagi kelang-kelang kabut. Tapi mana ni? Pagi ni kuliah duha, berderah kereta main sampai. Faham ni semua? Usung anak-anak kiri kanan yang cok-cok kendung nari-nari, yang kelek, yang kendung dalam perut ada lagi. Subhanallah, punyalah apa semua. Berapa tahun dah ulang alik ke masjid ni. Sampai kita dah immune dengan suasana tu. Tapi kita tak rasa apa dah. Satu hari tak kawan kita kata apa? Dia kata apa? Ish, aku nampak hang ni lah. Duk pi masjid, pi balik masjid. Dia kata, ish, hebat lah. Aku pun tak boleh buat macam tu. Hang duk pi balik kerja masjid. Ish, hebat lah. Tuan-tuan, tadi yang tak berasa apa, lepas dia kata macam tu, berasa selalu. Ish, betul juga lah. Esok dia pergi masjid tu, jalan macam jalan kat atas angin. Ni wali-wali yang boleh buat macam aku ni, subhanallah. Tuan-tuan, hari tu ikhlas sangat dah. Lepas dapat pujian, dia dah mula ada sesuatu dalam hati dia. Dia berasa dia hebat. Dia berasa orang lain tak mampu buat macam dia. Tu dia panggil bahaya pujian. Faham tak Ustaz? Habis. Lepas pada tu, dia pergi masjid semua, dia dah rasa takabur. Dia mula tengok orang ni tak boleh buat macam aku buat. Ni tak pernah main masjid lah. Dulu dia kan perasan pun orang tu. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia dah rasa dia hebat. Bahaya pujian. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, ada orang dulu sama-sama dengan kita, ulang alik masjid. Start berniaga. Dapat VSS ke apa, kena berhenti tempat kerja dia, dia dah start berniaga. Kawan-kawan main buat ni MLM. Tak MLM. Mesyuarat larut malam. Oh, kita ustaz-ustaz yang duduk buka madrasah ni memang banyak cubaan-cubaan dan dugaan ni. Jadi Ustaz, saya nak tolong ustaz untuk dana madrasah. Saya kata, oh, alhamdulillah, saya pun memang sangat memerlukan dana madrasah ni. Ustaz, jangan risau Ustaz. Saya akan tolong setakat mana saya mampu Ustaz. Ustaz bagi IC, beli IC. Memang IC. Kita pun itulah. Pasal apa nak nombor IC ni apa semua? Kita fikir, oh, Ustaz dia nak masuk nombor akaun ke apa semua. Ustaz bagi nombor IC, Ustaz bagi nombor akaun. Kita, oh, dia nak masuk apa. Kita bagi nombor IC, nombor akaun, Ustaz dia hantar mesej. Alhamdulillah, congratulations, you have been registered to MLM bla bla. Daftar kita masuk MLM. Jadi Ustaz kena pergi mesyuarat ni, Ustaz kena pergi apa semua. Tuan-tuan, ada orang sungguh Allah bagi dekat dia kekuatan dia dan kehebatan dia untuk buat benda tu. Terror tuan-tuan, dia cakap ni semua orang beli. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu ustaz-ustaz macam itulah. Ustaz jual apa pun orang beli. Dia selipar goreng tepung pun orang beli. Yalah hamba kata. Tuan-tuan, tak semua orang ada skill tu tau. Tuan-tuan, kita salli ala Sayyidina Muhammad. Orang duk main. Dia kata, Ustaz, dia kata apa? Ni, mainlah masuk ni, niaga sekali dengan aku. Tengok dulu waktu kita kerja kilang sama-sama, tengok naik EX5 lah pergi kilang. Lah ni tengok ni main BMW 7 Series. Tengok tu kereta aku pakai. Oh, hebat. Kita mainlah masuk ni, bisnes sekali dengan aku ni. Kita kata kat dia, bukan tak mau masuk, tengok ada 16 dah company aku masuk, semua tutup. Orang suruh berniaga apa? Berniaga online. Buatlah jual tudung macam-macam tudung aku jual. Tudung Farida, Rafida, Khasida. Jalan dah mana. Semua tak jadi. Dia kata, lala laki aku pakai tudung. Ada orang tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah tak mau kita kaya. Tuan-tuan, dalam satu hadis qudsi sebut, salli ala Sayyidina Muhammad. Ada apa? Salli ala Sayyidina. Ada hamba aku yang dia ni kena miskin, dia tak boleh kaya. Sebab kalau dia kaya, dia jauh dari aku. Allah tahu. Ada hamba aku ni pula dia jenis kena kaya, dia tak boleh miskin. Sebab kalau dia miskin, kalau dia miskin, dia jauh dari aku. Ada hamba aku ni dia kena sihat, dia tak boleh sakit. Kalau dia sakit lagi, dia jauh dari aku. Rupa-rupanya Allah duk susun hidup kita ni tentang sesuai dengan kehendak dia supaya Allah selamatkan kita. Kita duk berasa pasal apalah tak kaya ni, pasal apalah tak kaya ni, pasal apalah tak hebat. Sebab kalau Allah bagi sekali dia diistidraj sikit kita. Faham tuan-tuan? Ada kawan-kawan kita duk main masjid, start berniaga, bila berniaga, duk makin jauh. Kita pun ustaz, jom kita pergi support kawan kita tu. Dulu dia AJK masjid sini ustaz.
Oh ni mula-mula dulu start berniaga tepi masjid ni, buat jual nasi lemak bla-bla semua. Lepas tu makin maju, dia berniaga tepi masjid ni. Pasal apa berniaga tepi masjid ni? Sebab mudah untuk pergi masjid apa semua, untuk ulang alik masjid, untuk sembahyang jemaah apa semua, sambil-sambil khidmat masjid. Berniaga tepi masjid. Lepas tu makin maju, mula sewa kedai. Lepas sewa kedai jauh pada masjid dah. Makin maju kedai dia. Ustaz, jom kita pergi support dia Ustaz, jom kita pergi makan kat kedai dia. Jom kita pergi makan. Dulu 5 waktu dia main masjid tuan-tuan. Sekarang ni 1 waktu pun susah nak pergi dah. Dia pun duk berasa macam, Alhamdulillah Ustaz, rezeki murah Allah bagi kat saya ni, berniaga makin maju ni, Alhamdulillah, terima kasihlah kawan-kawan semua support ni, berniaga saya makin maju ni apa semua, Masya Allah, saya selamat. Tuan-tuan, dia tak berasa yang Allah sedang menguji dia. Dulu dia duk ulang alik masjid 5 waktu, dia dapat segala kebaikan tuan-tuan. Subuh berjemaah di masjid tu khairun, salih alaihi wasallam, Nabi SAW kata apa? Faka'annama sallal laila kullah, pahalanya seperti bangun qiyamul lail seluruh malam tu dia duk dapat pada setiap hari waktu dia berniaga nasi lemak tepi ni. Tapi lah ni dia tak dapat dah. Tu yang dia sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa fiha, lebih hebat pada dunia dan segala isinya. Dulu dia duk dapat waktu dia berniaga tepi ni. Lah ni tuan-tuan dia tak dapat dah. Dia dapat duit tapi dia hilang kebaikan-kebaikan akhir. Dia berasa macam tu rezeki yang Allah bagi kat dia. Dia rasa macam tu berkat atas perniagaan dia, tapi dia istidraj. Faham tak ni?